Untuk soalan nombor 1, dia tanya, dia kata graf pecutan melawan masa. So pecutan melawan masa. So yang ni pecutan, yang ni masa. Jadi soalan tanya yang manakah pemboleh ubah dimanipulasi. So kalau kita buat graf, kan biasanya paksi yang Y ni yang menegak ni mewakili RV, iaitu responding kan, responding variable, maksudnya pemboleh ubah bergerak balas. Yang menintang ni MV iaitu manipulated. Yang manipulated variable. Jadi dia tanya yang mana satu manipulasi, yang ni lah yang melintang ni. So yang ni lah T, time. So jawapannya adalah masa. So kita tengok jawapan Ainul Idura. Jawapan dia mana sekejap So jawapannya adalah kat sini. Mana? Ni. Mana ni? Jawapan dia masa lah. Betul masa betul. Next. Dia tanya hubungan antara pecutan dan masa. So kamu dapat graf kat sini kan. Kalau sini namanya graf bertambah secara linear. Tapi kalau kamu punya graf dia macam ni, ini adalah graf berkadar langsung ataupun nama lain dia berkadar terus. So I know Idura jawapannya betul tak? Betul kan ini? Bertambah secara linear. Next kita pergi ke unit asas bagi luas di bawah graf. So kita tengok luas bawah graf. Ni luas bawah graf. So ni adalah bentuk trapezium. Kan ni bentuk trapezium. So kalau kita nak tahu ni mewakili apa, luas dia mewakili apa, kita try lah buat dia punya ni, masukkan pengiraan dia. Contohlah kita buat yang ni 10 saat. Yang ini kita buatlah, yang ni kita buat apa kita buatlah 2. Yang ni kita buatlah 5. Jadi nak kira luas trapezium 1/2 darab hasil tambah. Yang ni kan 2 dengan 5 ni. So 2 unit dia apa? Meter saat -2 kan. Tambah dengan 5 meter saat -2. Lepas tu darab dengan dia punya tinggi ni 10 kan. Unit dia 10 saat. So kamu akan dapat 1/2 darab 2 tambah 5 7. 7 meter saat -2 darab dengan 10 saat. So dia akan jadi 7 darab 10, 70. 70 bahagi 2, 35 meter. Ni saat -2 dengan saat 1. Saat -2 darab dengan saat 1 dia akan jadi saat -2 tambah 1 dia akan jadi saat -1. So saat -1. Jadi ni dia punya unit dia. So soalan tanya apakah unit SI bagi luas di bawah graf ni. So kita tengok unit dia ni lah meter saat -1. So bila kamu tengok unit dia meter saat -1, kamu tahulah ni unit untuk kuantiti apa ni. Kuantiti laju. Ataupun jawapan lain boleh bagi hal laju. So untuk jawapan Ainul, salah lah dia kata meter kan. So salah. Meter. Patutnya meter saat -1. So jarak ni pun salah lah. Next. Sebelum tu kita buat ulang kaji sikit. So kita ada jenis graf yang kita dah belajar sebelum ni. Kita ada graf sesaran lawan masa.
So daripada sini dia ada graf dia. So daripada ni kecerunan dia mewakili hal laju kan. Kecerunan dia mewakili hal laju. Ni kalau graf sesaran lawan masa. Kalau graf hal laju melawan masa pula. So dia punya kecerunan dia mewakili pecutan. Okey. Kecerunan dia mewakili pecutan. Kecerunan dia. Lepas tu dia punya luas bawah graf pula. Luas bawah graf tu mewakili sesaran. Okey, luas bawah graf mewakili sesaran ataupun jarak pun boleh. Okey. Inilah dia info-info yang kamu boleh dapat daripada graf. Okey. Okey. So ada dua graf lah kat sini. Kan, graf sesaran lawan masa dengan graf hal laju lawan masa. Okey. Lagi satu, so kat dalam soalan ni dia bagi graf pecutan lawan masa. Pecutan lawan masa. So kat sini dia kata luas bawah graf boleh mewakili apa? Bila kita buat pengiraan, rupanya luas bawah graf ni untuk graf pecutan ni boleh mewakili laju. Okey. Boleh mewakili laju ataupun hal laju. Mana ke ni ni. Luas bawah graf ni bila kita masuk pengiraan, rupanya dia boleh mewakili laju ataupun hal laju kalau graf pecutan lawan masa ni. Okey, next kita pergi soalan nombor 2. Ni soalan kesan fotoelektrik. Okey, ni mungkin soalan yang akan keluar juga sebab ni tajuk baru. Okey. So kat sini dia ada gambar. Jadi kat sini ada logam kan, permukaan logam. So bila logam ni kita ni pancarkan cahaya kepada logam, nanti logam boleh keluarkan elektron. So elektron dia akan pergi ke anode dan dia akan lengkapkan litar ni. So nanti emitter adalah bacaan dia. Okey, sebab ada elektron jadi ada arus mengalir. Jadi cara nak jawab dia. Okey. So cahaya yang kita sinarkan pada logam ni, cahaya tu mesti pada frekuensi yang tertentu. Okay, dia tak boleh sebarang frekuensi. Dia mesti frekuensi paling minimum pun cahaya tu mesti mencapai frekuensi ambang logam tersebut. Supaya logam tu boleh keluarkan elektron. Okey, jadi kat situ cara nak jawab dia boleh buat macam ni. Elektron apakah masuk kesan fotoelektrik? So iaitu elektron. Okey, elektron terbebas dari permukaan logam apabila dipancarkan cahaya pada frekuensi tertentu. Okey. Dia bergantung kepada frekuensi cahaya. Dia tak bergantung kepada keamatan cahaya. Okey, kalau keamatan cahaya dia rendah tapi frekuensi dia tu adalah dah mencapai frekuensi ambang logam, sebab setiap logam dia ada frekuensi ambang dia masing-masing. So kalau cahaya tu dah mencapai frekuensi ambang logam tersebut, dia masih boleh buatkan logam tu keluarkan elektron walaupun keamatan cahaya dia rendah. Jadi keamatan cahaya dia tak mempengaruhi lah, yang penting frekuensi cahaya tu. Okey, jadi kita tengok jawapan Farish. Dia kata pemancaran elektron daripada permukaan logam apabila disinari cahaya yang mempunyai frekuensi yang tertentu. Okay, bolehlah dapat 1 markah. Okey, next. Kita pergi ke pengiraan pula. Okey, dia kata kat sini fungsi kerja bagi katod ialah 2.8 elektron volt. Katod ni apa? Inilah dia. Katod ni inilah. Ni katod ni. Ni sebenarnya logam lah ni. Okay. Katod tu logam.
Okey, jadi fungsi kerja bagi logam. Okey. 2.8 elektron volt. So apakah fungsi kerja ni? Fungsi kerja ni maksudnya tenaga minimum yang diperlukan oleh logam tersebut untuk keluarkan elektron. Okey, tenaga minimum lah, tenaga cahaya yang minimum yang diperlukan oleh logam untuk keluarkan elektron. Okey, jadi kat sini sekejap Okey, so sekiranya cahaya biru dengan panjang gelombang dia 430 nanometer dipancarkan kepada permukaan katod. Ni permukaan logam lah ni. So hitungkan tenaga kinetik maksimum bagi fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam. Okey. Nak bagi logam ni keluarkan elektron, dia perlukan cahaya. So cahaya ni mesti ada tenaga foton kan. Iaitu formula dia E sama dengan HF. Okey, tenaga foton. Tenaga cahaya lah ni, tenaga foton. Okey. So tenaga foton yang dibekalkan tu, tenaga cahaya yang dibekalkan kepada logam tu, dia punya tenaga dia tu mesti satu ni mesti mencapai dia punya fungsi kerja. Okey, mesti mencapai fungsi kerja dan juga mesti ada ekstra tenaga untuk elektron tu bergerak. Okey. Kalaulah misalnya tenaga foton yang dibekalkan tu hanya sama je dengan fungsi kerja logam, elektron tu terbebas tapi dia tak bergerak. Tak ada tenaga kinetik. Jadi mesti kena bagi ekstra. Maksudnya tenaga foton yang dibekalkan tu mesti ada ekstra tenaga untuk elektron tu bergerak. Contohlah fungsi kerja untuk permukaan logam ni berapa? Yang kita try kira fungsi kerja untuk permukaan logam ni. Dia kata 28 elektron volt. Nak tukar kepada joule, kat sini ada kan. Boleh kira lah kat situ. 1 elektron volt bersamaan dengan 1.6 darab 10 negatif 19 joule. So kalau 2.8 elektron volt, kamu darab lah. So kamu akan dapat 4.48 darab 10 negatif 19 joule. Ni fungsi kerja logam tersebut ni fungsi kerja. Maksudnya logam tu memerlukan tenaga cahaya, tenaga foton sebanyak 4.48 darab 10 negatif 19 joule. Barulah elektron tu boleh terbebas keluar. Dia terbebas je tapi dia tak bergerak dia tak bergerak. So jadi tenaga foton yang nak dibekalkan tu bukan setakat kena 4.48 darab 10 negatif 19 joule tapi mesti kena ada ekstra lagi tenaga supaya elektron tu bergerak. Okay, sebab itulah formula dia tenaga foton yang dibekalkan itu, cikgu buat E energy, mestilah hasil tambah ni fungsi kerja, cikgu buatlah W work 2 W not. W not. Okey, fungsi kerja. Okey, so dia bukan setakat kena tenaga yang dibekalkan tu bukan setakat fungsi kerja tu je. Bukannya setakatnya sebanyak fungsi kerja tapi mesti ada ekstra tenaga juga untuk elektron tu bergerak. Okey, iaitu tenaga kinetik. Okey, kinetik. Okey, macam tu. So sebab tu formula dia macam ni jadi tenaga foton, tenaga cahaya yang dibekalkan tu mestilah banyak iaitu fungsi kerja, hasil tambah fungsi kerja dengan tenaga kinetik elektron. Dia mesti ada ekstra lah untuk tenaga kinetik ni. Okay, untuk elektron tu bergerak. Kalau tak ada, kalau ngam-ngam je fungsi kerja ni je kan, contohnya fungsi kerja berapa fungsi kerja? Fungsi kerja
Ni kan 4.48 dapat 10 negatif 19 Joule. So kamu pun bekalkan sebanyak tenaga foton tu kamu bekalkan sebanyak 4.48 dapat 10 negatif 19 Joule. Nanti elektron tu dia terbebas je tapi dia tak bergerak. So nak bergerak mesti ada tenaga kinetik. Jadi kamu kena lebihkan daripada, kena bagi tenaga foton tu lebih. Kena bekalkan tenaga foton tu lebih daripada 4.48 dapat 10 negatif 19 Joule. Tu yang nak tahu berapa tu yang kena tambah dengan tenaga kinetik sini mesti ada extra untuk tenaga kinetik. Jadi kat sini soalan apa? Hitungkan tenaga kinetik maksimum. Nak hitungkan tenaga kinetik. So nak cari tenaga kinetik maksudnya tenaga kinetik sama dengan E tolak dengan tenaga foton ni tolak dengan fungsi kerja. Ni lah dia. Okey. Cuba buatlah kat sini maksudnya tenaga kinetik, nak cari tenaga kinetik bersamaan dengan tenaga foton, energi tolak dengan fungsi kerja. Okey, sekarang ni tenaga foton, dah tahu kan tenaga foton E sama dengan apa? E sama dengan HF kan? So masukkanlah, gantikan E sama dengan HF, tolak dengan fungsi kerja. Okay, masalahnya kita tak ada frekuensi. Kita ada pemalar Planck, tak ada frekuensi yang ada ni, panjang gelombang. So kamu boleh buat V sama dengan, kita ada formula gelombang iaitu V sama dengan F lambda. So disebabkan dia gelombang cahaya, jadi simbol laju cahaya C kan, C. V tu hal laju. So kalau untuk cahaya, hal laju cahaya simbol dia C sama dengan F lambda. So F sama dengan C per lambda. Tu yang kita gantikan H. So F tu gantikan C per lambda. Okay, tolak fungsi kerja. Okay. So kita bolehlah masukkan nilai dia. Sekejap Okay, masukkan nilai dia. So H tu pemalar Planck 6.63 darab 10 negatif 34. Lepas tu laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 per dengan panjang gelombang. Ini 430 nanometer ni. Kamu nak cari tenaga kinetik kan, nanti unit dia joule. Betul tak? Energy joule. So formula dia mesti pakai unit SI, Standard International. Jadi panjang gelombang ni kena tukar kepada meter. Okay, so 430 nanometer. Tukar kepada meter, so kamu akan dapat 4.3 darab 10 kuasa negatif 7. Okay. 4.3 darab 10 negatif 7 meter. Kamu boleh tekan kalkulator, kamu tekan je 430, tekan shift and then tekan nano. So kamu akan dapat adalah unit meter. Okay. Ni dah belajar kan tukar unit. Lepas tu tolak dengan fungsi kerja. So fungsi kerja tadi kamu dah kibarkan dalam joule. Fungsi kerja dia berapa? Ini kan fungsi kerja dia. Tolaklah dengan 4.48 darab 10 negatif 19 joule. Okay. Okay, so ni dah dia. Kamu dapatlah tenaga kinetik dia. Jadi kamu kira-kira. So kamu dapatlah 1.46. Okay, make sure bundakan dengan betul. Okay, 1.46 darab dengan 10 negatif 20. Okay, and then tenaga kinetik mestilah unit dia joule. Okay, joule. Okay. Kalau kamu tak sure unit dia apa, kamu boleh masukkan unit dia kat sini. Okay, ni pemalar Planck ni apa? Joule saat kan? Joule saat. Lepas tu laju cahaya ni meter kan, meter saat negatif 1. So nanti kat sini meter ni boleh potong, meter bawah, meter atas boleh potong. Lepas tu apa lagi? Yang saat tu, so yang tinggal apa? Joule saat dengan ni saat negatif 1 ni. So apa jadi ni? Saat dengan saat negatif 1 Ni indeks lah ni.
Sekejap. Sekejap. So saat darurat saat negatif 1. So dia akan jadi 1 tambah negatif 1 kosong kan. So S kosong maksudnya nilai dia 1. So kita boleh potong lah ni. Potong. So yang tinggal jawapan dia Joule tolak Joule kan. So unit dia Joule, okay. Unit dia Joule. Okey, jadi daripada pengiraan ni kamu dapatlah tenaga kinetik dia sebanyak 1.46 darab 10 negatif 20 Joule. Okey, jadi kan kalau kita tengok kat sini, so kalau kita nak tahu kan berapa tenaga foton yang perlu dibekalkan kepada logam, kan tenaga foton, cahaya ni lah berapa tenaga cahaya yang perlu dibekalkan kepada logam ni. Okey. Jadi kamu boleh kira lah. Macam tadi kan fungsi kerja dah dapat kan. Tadi yang ni kan fungsi kerja dia 4.48 darab 10 negatif 19 Joule tambah dengan tenaga kinetik sebanyak 1.46. 1.46 darab dengan 10 negatif 20 Joule. So bila kamu tambah, kamu akan dapat 4.48 eksponen negatif 19 tambah 1.46 eksponen negatif 20. So kamu dapatlah tenaga foton yang harus dibekalkan adalah sebanyak 4.626 darab dengan 10 negatif 19 Joule. Okey. Inilah. Okay. So itulah tenaga foton yang harus dibekalkan kepada logam. Okey. Bukan setakat 4.48 darab 10 negatif 19 Joule, itu fungsi kerja dia je. Okay. Kalau kamu bekalkan banyak ni, elektron tu terbebas je, dia terapung tapi dia tak bergerak. So kamu kena bagi dia extra. Extra berapa? Ni extra dia ni 4.626 darab 10 negatif 19 Joule. Bagi extra sikit supaya ada tenaga kinetik. Yang ini supaya elektron tu boleh bergerak. Okay. Okay, next. Okay, kita tengok soalan C. Okay, Okay, soalan C dia tanya sekiranya cahaya biru diganti pula dengan cahaya hijau. Okay, tadi dia guna cahaya biru kan. Ni panjang gelombang dia 430 nanometer. Okay, kalau diganti pula dengan cahaya hijau, panjang gelombang dia 520 nanometer. So apa yang berlaku kepada bacaan emitter? Okay. So apa-apa hal, kamu tahu kan logam tu fungsi kerja dia berapa logam? Logam fungsi kerja ni adalah 4.48 darab 10 negatif 19 Joule. Jadi maksudnya kan logam tu dia perlukan tenaga cahaya sebanyak ni 4.48 darab 10 negatif 19 Joule. Itu tenaga minimum lah yang diperlukan untuk elektron tu terbebas terapung-rapung macam tu kan. Terbebas terapung. Okey. Jadi terbebas keluarkan elektron dia. Tapi tak bergerak lagi dia cuma terapung. Okey. Itulah banyak dia tenaga fungsi kerja dia. Itulah tenaga banyak ni lah banyak ni. Okey, sekarang ni kalau kita pancarkan cahaya, kita pancarkan logam dengan cahaya hijau yang panjang gelombang dia 520 nanometer. So berapa tenaga cahaya yang dibekalkan tu berapa tenaga foton yang dibekalkan? So kita pakai formula E sama dengan HF. Okay, tenaga cahaya lah ni, tenaga foton. Disebabkan dia tak ada frekuensi kan. So kita buat macam tadi lah. Laju gelombang V sama dengan F lambda. So disebabkan ni gelombang cahaya. So simbol untuk hal laju dia C C sama dengan F lambda. Jadi nak cari, nak gantikan frekuensi. So F sama dengan C per lambda. So kat sini H, okay, gantikan F C per lambda. Okay. Kita nak tengok berapa tenaga foton yang dibekalkan oleh cahaya hijau ni.
So H pemala Planck 6.63 darab 10 negatif 34. Lepas tu laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan panjang gelombang 520 nanometer tukar kepada meter 5.2 darab 10 negatif 7 meter. Mesti tukar kepada meter sebab nanti unit energi ni joule. So unit dalam formula ni kena pakai unit SI lah, Standard International. So kamu masuk kalkulator, jadi kamu dapatlah 3.83 darab 10 negatif 19. Energi kan, unit ni adalah joule. Sekarang kita bandingkan fungsi kerja berapa. Logam tu dia perlukan tenaga cahaya, tenaga foton dia yang minimum sebanyak ni 4.48 darab 10 negatif 19 joule ni. Tetapi cahaya yang dibekalkan adalah 3.83 darab 10 negatif 19 joule. Kurang kan daripada fungsi kerja. So kalau kurang daripada fungsi kerja, tiadalah elektron terbebas. Okay, bila tiada elektron terbebas, so bacaan emitter ni kosong lah. Okay. Dah tak ada elektron kan, so bacaan emitter ni kosong. Jadi kat situ kamu boleh jawab tiada bacaan emitter. Okay, kenapa tiada bacaan emitter? Kerana tenaga cahaya yang dibekalkan ataupun tenaga foton yang dibekalkan itu tidak melepasi pun fungsi kerja logam. Okay. Kerana tenaga foton ataupun tenaga cahaya yang dibekalkan itu tidak ataupun yang dibekalkan itu kurang daripada fungsi kerja kurang daripada fungsi kerja logam. Okay. Kurang daripada fungsi kerja logam. So tak boleh lah logam tu keluarkan elektron. Okay. Tak boleh lah logam tu bebaskan elektron. Okay. Okay. So soalan C dah. So kita tengok jawapan Parvish. Dia bagi jawapan. Itulah dia. Ni jawapan dia kan. Jawapan dia betul tapi tengok kalkulator dia. Itulah panjang. Ni minimum 2.4 maksimum 4.4. Ni bacaan emitter dia sifar, tiada arus yang terhasil. Okay, 1 markah. Lagi 1 markah kamu bagi tahulah. Sebab tenaga foton yang dibekalkan itu, mana ke tadi? Ini kan tenaga foton yang dibekalkan itu kurang daripada fungsi kerja logam. So tak ada elektron yang terbebas daripada logam tersebut. Okay, soalan C dah. Okay, next kita pergi ke ni. Okay, dia bagi apa maksud frekuensi ambang. So kita tengok jawapan Fatin Fatin dia kata frekuensi minimum cahaya yang diperlukan untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Okey, betul, dapatlah 1 markah. Okey. So cahaya yang dipancarkan tu mesti mencapai frekuensi ambang lah. Okey. Sekurang-kurangnya mencapai frekuensi ambang supaya elektron boleh terbebas daripada logam. Jadi frekuensi ambang ni inilah frekuensi minimum yang diperlukan untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Okey. Nak bagi lebih daripada frekuensi ambang pun boleh yang tak boleh kurang daripada frekuensi ambang tak boleh. So elektron tak akan terbebas daripada logam. So next soalan. Tentukan nilai frekuensi ambang. Daripada sinilah kita dapat nilai dia. Iaitu, okay, sebenarnya kat sini, ni sebenarnya nak cakap ni darab dengan 10 kuasa 14 Hz. Okay. So ni silap ni. Ini pun dia nak cakap yang darab dengan 10 negatif 19 Joule.
Ni pun silap ni. Okey, so bila kamu tahu frekuensi ambang dia 5.16, tapi jangan careless lah, kat sini dia ada buat eksponen kan kat sini. So 5.16 darab dengan 10 kuasa 14. Okey. Lepas tu unit dia hertz. Okay, make sure ada unit hertz. Okey, next. Sebab unit dia hertz kat sini kan. Okey, hitung kecerunan graf. Okey. So nak hitung kecerunan graf, kan cikgu dah bagikan formula dia, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 kan. So kat sini mesti ada dua koordinat. Kat sini kita ambil lah koordinat ni dengan koordinat ni. So koordinat yang ni apa? Dia punya X dia 5.16, tapi jangan lupa yang eksponen tu dapat 10 kuasa 14. Itu X, Y dia kosong lah. Ni. Okey, yang ni pula baca koordinat dia. X dia 8.32 darab dengan 10 kuasa 14. Lepas tu Y dia 2.095 darab 10. Make sure ada eksponen, darab 10 negatif 19. Ni. Okey. So nanti nak senang kamu labelkan lah. Okey, labelkan X1, Y1, yang ni X2, Y2. Okey, lepas tu masuk dalam formula kecerunan. Okey. So nak kira kecerunan tadi, Y2 apa? 2.095 darab 10 negatif 19 tolak dengan Y1 kosong per dengan X2 8.32 darab 10 kuasa 14 tolak 5.16 darab 10 kuasa 14. And then make sure ada unit. Buatlah unit dia. Yang atas unit dia apa? Atas ni Pak CY kan? Yang menegak ni. So unit dia joule. Joule. Baik, sekejap. Okay, unit dia joule. Okay, yang bawah tu. Yang bawah tu yang ni, pasti X ni, unit dia adalah hertz. Okay. Kamu tekanlah kalkulator. Okay, ni 12 kan. 12 sebab tu 2. Okay, sekejap. Okay, ni 2.095 dapat 10 negatif 19 Okay. So, kamu tekan kalkulator. Kamu dapatlah nilai dia 6.62. Okay, 6.62 darab dengan 10 negatif 34. Okay, sekarang ni apa unit dia? Okay. Memang nampak macam hertz kan, kamu buat joule, kamu boleh je buat unit dia joule, lepas tu ni hertz negatif 1. Boleh je kan, dapat je markah, janji ada unit. Tapi macam pelik lah sebab tak pernah tengok kan, joule hertz negatif 1 ni. Okay, sebab tu lah kalau hertz ni, kita boleh tukarkan kepada unit saat negatif 1 kan. Sebab ni hertz tu frekuensi. Apa maksud frekuensi? Frekuensi tu bilangan bilangan gelombang lengkap dalam satu saat kan. Bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat, bilangan getaran lengkap dalam masa 1 saat. So dalam 1 saat. Okay, dalam 1 saat. Sebab tu kita boleh tukar kepada ni saat negatif 1 ni Okay. Jadi kat sini so apa unit dia ni kalau dah buat saat negatif 1? So 6.62 darab 10 negatif 34 ni joule. So saat negatif 1 bawa ni atas jadilah saat. Okay. Jadilah joule saat. So tak adalah macam pelik kan. Dah biasa kan tengok ni. 6.62 darab 10 negatif 34 joule saat ni. Okay. Ni dah biasa tengok. Tapi kalau kamu macam dah waktu tu kamu macam blank, tak ingat kan pasal unit saat negatif 1 ni, boleh je buat joule hertz negatif 1 pun boleh. Okay. 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 Lagi apa lagi? Oh, lagi satu.
kalau tak kerti nak bawa ni atas unit ni, kamu boleh buat 6.62 darab 10 negatif 34. Boleh buat joule, lepas tu per dengan saat negatif 1. Pun boleh. Okay, janji ada unit. Okay, so ni nilai apa ni? Biasa tengok kan. So ni adalah nilai pemalar Planck. Okay. So make sure ejaan betul. Pemalar Planck. Okay. So kat sini, so jawapan kawan kamu ni dia dah bagi dah. Dapat dah ni kan 6.62 darab 10. Kat mana dia salah ni salah, ni salah. Kenapa dia salah? Careless ke apa ni? Patutnya negatif tengok ada salah kat sini lah. Padahal dia dah masuk dalam ni betul dalam formula ni. Masuk tak tahu lah mungkin kita ada careless lah ni. Okay. So dia mewakili pemalar Planck. Okay, dapat 1 markah. Planck ejaan dia kena betul. Okay. Okay.